الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya. Sekali lagi kita sempat sama-sama berhimpun berjamaah dan menunaikan solat fardu maghrib. Juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan dan nikmatnya, khususnya nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Tuan hadirin yang sekalian, alhamdulillah saya sampai ke sini pun tadi tak hujan. Saya sampai solat ni hujan juga. Dan inilah kita kan rahmat Allah Subhanahu wa taala. وأنزلنا من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Dan kami turunkan hujan di langit. فأخرج به, kemudian daripada air yang turun di bumi itu turun ke bumi, lalu kami hidupkan berbagai-bagai tanaman dan tumbuhan. Tetapi ini hujan mungkin landas ni bukan untuk menumbuhkan tanaman dan tumbuhan. Bahkan kadang-kadang hujan ini dia memang rahmat Allah, tetapi dia juga merupakan kemungkinan bala Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala, ujian Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-Nya, ya. Kalau dulu kita lihat di negara kita ni, di tempat kita jarang berlaku banjir. Sekarang ini hujan sikit dah banjir. Tak tahulah, sedikit pun banjir. Orang dah viral, kan? Di Putrajaya tak pernah banjir. Atas bukit banjir. Orang tengah banjir kilat. Apa sebab? Adalah ujian Allah Subhanahu wa taala yang dia nak uji kita setakat mana keimanan kita, ya, keinsafan kita padanya. Bukan saja diuji dengan hujan, kadang-kadang diuji dengan kemarau. Saat itu kemarau, orang dah nak minta hujan. Lagi dah hujan nak minta kemarau pula. Jadi manusia ni tak henti-henti, selalu nak cari kesenangan dan keselesaan. Walau bagaimanapun, bagi orang yang beriman dan bertakwa, kita dah melalui ini adalah satu fenomena bahawa ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan dan berbagai-bagai cara untuk memberi satu keberkatan kepada penduduk itu. Contohnya Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama' walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah sekiranya penduduk negeri itu, negara itu ataupun tempat kita ni amanu, mereka itu beriman dan bertakwa. Iman dan takwa. Adanya iman, dia kenal Allah, lalu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut nak melakukan perkara-perkara yang dilarang, khususnya perkara-perkara yang melibatkan kepentingan sosial, community ataupun sesuatu penduduk negara itu, kan? Lalu kami turunkan barakatin minas sama'. Sekiranya mereka itu beriman dan bertakwa, kami datangkan kepada mereka keberkatan yang datang dari langit.
Kalau hujan turun, dia satu rahmat, mendatangkan satu berkah daripada Allah SWT. Barakati minas sama. Walakin kazzabu, tetapi penduduk itu berbohong, berdusta. Mereka melakukan kerosakan. Mereka melakukan pensyirikan dan sebagainya. Ya, menolak Islam, menolak agama, menolak tu dan menolak ini. Kazzabu fa akhadnahum. Lalu kami datangkan kepada mereka bala bencana tentang apa yang telah mereka usahakan. Dan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Quran. Kenapa? Kena nak menyedarkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sama ada secara zahir terang ataupun secara sembunyi. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. La zahir telah jelas nyata kerosakan telah mereka lakukan di atas muka bumi ini, di darat ataupun di lautan. Di darat pun mereka kerosakan, di lautan pun melakukan kerosakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan bencana dengan tentang apa yang telah mereka usahakan. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala bila hujan itu kita mesti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujan, ada orang suka hujan, ada orang tak suka hujan, kan? Kalau hujan itu kita anggap sebagai rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita menggunakan kitab tafsir Tafsir Al-Azhar Dr. Hamka. Kita sambung surah An-Nazi'at ayat yang ke-34 sehingga ayat yang ke-41. Kita akan baca sama-sama seperti biasa. Buka aplikasi dalam telefon kita. InsyaAllah. Ayat yang ke-34 dan 41. Dan sebelum habisnya kita akan habiskan ayat sehingga 46. InsyaAllah. Okey, saya baca dulu, tuan-tuan boleh ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 34 فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى Dhammatul kubra. Ya tu 34. Maksudnya maka apabila telah datang malapetaka yang besar itu. Ayat 35. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Insanu ma sa'a. Maksudnya di hari yang akan teringat manusia kepada apa yang telah diusahakannya. Ayat 36. Wa burrizatil jahimu liman yara. Man yara. Ayat ke-36. Maksudnya dan dipertunjukkan neraka kepada siapa yang melihat. Kemudian ayat 37. فَأَمَّا مَنْ طَغَى. Maksudnya maka adapun orang-orang yang telah melanggar batas. Ayat 38. Wa atharal hayatad dunya. Maksudnya dan lebih mementingkan kehidupan dunia. 39.
fa innal jahima hiyal ma'wa. Yang bermaksud, maka sesungguhnya neraka jahimlah tempatnya kembali. Ayat yang ke-40, wa amma man khafa maqama rabbih, maqama rabbih, terus wa nahan nafsa 'anil hawa, sa'anil hawa. Yang bermaksud, adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan dapat mencegah dirinya dari pengaruh hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang bermaksud, maka sesungguhnya syurga itulah tempatnya kembali. Jadi ayat yang ke-34 sehingga 41. Shadaqallahul azim. Tuan hadirin yang dihormati sekalian, kita tafsirkan ayat yang kita baca tadi. Fa idza ja'atit tammatul kubra, iaitu maka apabila telah datang malapetaka besar. Apa maksud yang dikatakan malapetaka besar? Malapetaka besar ialah hari kiamat. Hari kiamat dan hari perhitungan. Maksudnya hari kiamat, hari perhitungan ini, bumi ini Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan sehancur-hancurnya. Apabila malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, seluruh langit dan bumi ini berlanggar-langgar dan bumi ini pun hancur. Gunung ganang berterbangan, lautan, daratan, semuanya hancur. Termasuklah kita manusia ini. Kalau keadaan begitu, manusia yang ketika hidup, masa hidup macam mana agaknya? Kan? Itu tiupan yang pertama. Thumma nufikha fi ukhra. Kemudian dikatakan tiupan Israfil, tiupan sangkakala yang kedua. Maka ketika itulah datangnya hari perhitungan. Kita tadi, roh kita dikembalikan ke dalam tubuh kita. Maka kita bangun daripada kubur kita. Itu yang sebabnya dalam surah Yasin tu kan. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Mereka berkata, kitalah kan, manusia yang telah dibangkitkan daripada kubur tadi berkata, siapakah yang membangkitkan kita dari kubur ini? Kita dah bangun, kita lihat yang tadinya kita mati, kemudian dihidupkan Allah Subhanahu Wa Taala kembali. Kita lihat keadaannya berubah, berlainan. Ya, kita terpinga-pinga, tercari-cari apa yang berlaku. Kan? Qalu wa hadha ma wa'ada ar-rahman. Lalu mereka berkata, inilah dia janji Allah yang Maha Pengasih. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh utusan-utusan Allah. Ya. Itulah keadaan kita apabila kita dibangkitkan. Di situlah nanti kita akan diletakkan di padang mahsyar, dihimpunkan di sana. Di padang mahsyar itu kita
ditempatkan dalam keadaan seperti mana yang disebut dulu kan, di dalam saffa. Dalam surah An-Naba dulu pernah kita sebut, pernah kita ceritakan. Apa nama ni? Yauma yaqumur ruhu, di mana dibangkitkan kembali ruh itu. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Bila dibangkit di padang mahsyar itu bersama dengan para malaikat, kemudian mereka beratur-atur, bersusun-susun, berbaris. Saffa, saf. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Saffa artinya beratur, berbaris. Kita berbaris seperti mana polis berbaris. La yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba. Ini yang disebutkan Allah dalam Al-Quran ni. Di mana ayat lafaz ayat ini adalah sharih. Lafaz ayat ini adalah jelas dan terang. La yatakallamun, di mana para malaikat dan ruh kita tadi yang telah dibangkitkan semula tadi tidak boleh bercakap. La yatakallamun illa man adina lahu rahman, kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Itulah keadaan kita di padang mahsyar di hari perhitungan, yaumul hisab. Kemudian yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, baru kita teringat ketika itu. Kita berbaris, kita lihat, kita dah tak kenal siapa-siapa dah. Mak kita tak tahu, ayah kita tahu, isteri kita tahu, anak ke mana, apa semua ke mana. Hanya yang kita nak bawa adalah diri sendiri. Diri sendiri ketika itu. Kan? Maka ketika itulah yauma yatadzakkarul insan masa. Kita baru teringat macam-macam aku buat atas dunia dulu. Apa yang hasil hari ini aku dapat? Kan? Apakah yang kita hasil yang kita dapat pada hari ini? Kemudian pula dalam ayat yang lain dinukilkan Allah Subhanahu wa taala, wa wudi'al kitab wa taral mujrimin. Dah kita melihat hasil usaha kita, diletakkanlah di hadapan kita buku catatan amal kita. Selalunya kita di akhir tahun hijrah kita buat doa kan, baca Yasin. Kita harap di tahun ini, di tahun yang lepas berlalu itu, catatan amal kita baik-baik berlaku. Semuanya ada di situ. Buku catatan amal kita ada dekat situ. Wa wudi'a, maksudnya wudi'a diletakkan. Macam inilah. Ni buku kamu lihat sendiri. Fataral mujrimin, maka engkau akan melihat dosa-dosa yang kamu lakukan. Kita lihat dosa-dosa yang dilakukan. Sebab melampaui batas Allah Subhanahu wa taala. Baru teringat banyaknya dosa yang aku lakukan tadi dulu. Tapi bagi kita ni alhamdulillah lah kan. Dekat surau-surau, kita surau, sembahyang, taat. Mungkin juga itu adalah satu jaminan kita di hadapan Allah nanti. Bagi mereka yang lalai itu, tiba-tiba mati, tak sempat nak beramal, kurangnya amal, buat dosa saja. Ini yang kita terkejut dan melihat kitab tu. La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Dalam catatan itu dia tak kira sama ada dosa itu kecil, sekecil mana sekalipun, sebesar debu mana sekalipun, dan sebesar-besar lagi apa lagi, illa ahsaha. Semuanya itu Allah sebut dalam Al-Quran dikira. Kan? Sekumit hati kita pun Allah tahu, kira. Wa indahu mafatihul ghaib,
Dan di sisinya Allah itu ya kunci yang ghaib. Kunci yang ghaib. Dia tahu. Wa indahu mafatihul kitab. Dia mengetahui apa yang ada di lautan, di bumi, hatta daun yang berguguran pun Allah mengetahui. Apa lagi kita ni? Sedetik je niat dalam hati kita, Allah tahu. Sebab itu solat kita mesti dengan niat kita. Tanpa niat, solat tak sah. Allah tahu. Solat kita tu tak sah. Kan? Cuba kita bersangka Allah melihat dan mengetahui tentang zat Allah. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kita memulakan solat dengan niat. Aku solat maghrib 3 rakaat kena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Aku solat maghrib 3 rakaat hari ini berjamaah. Tunai kena Allah Ta'ala. Dengan niat yang betul-betul niat. Maka solat kita diterima tak? Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu sebabnya segala perbuatan tadi, amal kita dicatat. Bila dah mati, dah dibangun bangkit di padang mahsyar, baru kita nampak, ya Allah, banyaknya kerja buat amal aku di dunia dahulu. Ya? Kadang terbaca ni pasal gurun jugalah ayat-ayat yang seumpama ini. Wa burrizatil jahimu liman yara. Ya, dan dipertunjukkan neraka jahim kepada sesiapa yang melihatnya. Dipertunjukkan neraka kepada siapa yang melihatnya. Neraka ni apa ni? Tuan-tuan, saya sempat mencatat neraka ni apa? Kalau telat, neraka hawiyah. Neraka hawiyah ini ialah neraka yang paling dasar sekali, yang paling bawah sekali, merupakan neraka yang paling dahsyat. Ini kalau wabur rizatil jahim, mereka melihat neraka tu. Apa sebab penghuni-penghuni hawiyah? Orang-orang munafik. Orang munafik. Di depan dia bagus, di belakang dia kata orang. Di depan dia puji, di belakang dia kata. Itu orang munafik. Ya, gunting dalam lipatan. Sekejap dia pergi kumpulan ni, sekejap dia pergi kumpulan ni. Bahaya kan? Mujur dah habislah cerita tu. Ya? Kita tautkan semula. Innamal mu'minuna ikhwah fa asli'u baina akhawaykum. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Maka kalau kita berbalah, fa aslihu baina akhawaykum, maka islahkanlah, perelokkanlah di antara saudara-saudara kamu. Dapatkan kembali. Jangan kita renggangkan. Kita nak keamanan dan kebaikan, insya-Allah. Ya. Yang keduanya, hawiyah ni adalah untuk orang ingkar, orang kafir. Juga kepada keluarga Fir'aun. Ini hawiyah. Kemudian neraka jahim. Neraka jahim seperti Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Orang-orang yang ingkar, orang kafir, mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka tak terima ayat Allah, ulaika ashabul jahim. Sudah tentu mereka itu penghuni neraka jahim. Ya. Siapa yang menolak Al-Quran, mereka itu neraka jahim. Kemudian neraka Saqar. Saqar ni siapa? Ma salakakum fi Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Dikatakan kepada mereka, ya, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu, mereka berkata,
kami tidak sembahyang. Atas dunia kami tak solat. Alhamdulillah lah, kita selamat dah satu. Selamat dah tempat kita ni, kita dah solat ni. Jauh daripada neraka sakar ni. Neraka sakar ni, manusia yang dikatakan ingkar dalam urusan agamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kalau kata kita tinggalkan zakat, lagi katakan dosa kan? Puasa berdosa. Tinggal puasa, tak puasa berdosa. Dia tak kafir. Kalau kata tinggalkan zakat berdosa, tak kafir. Kan? Tak pergi haji, tak apa lagi. Tetapi tak sembahyang, kafir. Tak sembahyang, kafir, ingkar. Ingkar laknat, ingkar kafir betul-betul. As-salatu imamud din. Wa man tarakahu faqad hamad din. Kan? Wa man taraka as-salah faqad kafara. Hadis saya lupa hadis tu. Siapa yang meninggalkan solat, maka ia kafir terang-terang. Faqad kafara jiharan. Tu dia ayat hadis tu. Man taraka as-salah faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan solat, maka dia kafir terang-terang. Jadi ada kesedaran dan ada tahu kesilapan, kemudian dia solat dan dia taubat, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dan menerima taubat. Kullu insan khata'un. Setiap manusia ni tak melakukan salah. Mesti ada salah. Cuma hidayah itu adalah bukan milik sesiapa. Ya? Allah Subhanahu wa taala sahaja yang akan memberi hidayah kepada yang dia suka. Setiap manusia itu khata'un. Selalu buat salah. Selalu buat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Kata Nabi SAW dalam hadis kudusinya. Hadis kudusi adalah hadis selepas Al-Quran. Hadis yang wahyu daripada Allah dan Rasulullah sampaikan. Wahyu daripada Allah dan Rasulullah sampaikan. Manusia ni dia kata banyak salah. Kita ni banyak salah. Dan sebaik-baik kesalahan at-tawwabun, taubat. Di sinilah dikatakan Allah itu Maha Pengampun, Maha Mengasihani. Kalau kita tinggal solat, kalau kita bertaubat, Allah menerima taubat daripada kesalahan kita. Kembali kepada Allah dan memulakan solat. Tetapi kalau tinggal solat sampai akhir ajal, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal tu sampai, dia tak kira cepatkah ataupun lambat, tiba-tiba mati, tak sembahyang. Qalu ma salakakum fi saqar, ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata, kami tak sembahyang. Ya, na'udzubillah min dzalik. Anak tu cucu keturunan kita. Kita hendaklah selalu doakan untuk mereka, supaya anak-anak cucu kita, zuriat kita, ya, mendirikan solat. Rabbi ja'al, doa Nabi apa? Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa Nabi Ibrahim. Waktu kita hafal doa ni, wahai Tuhanku, jadikanlah diriku yang mendirikan solat, dan juga anak keturunan cucuku semua ni yang sampai ke sini. Wa min dzurriyyatku, zuriat-zuriatku. Rabbana taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, terimalah doaku. Kita adalah keturunan-keturunan itu yang didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Sebab itu kita kena jaga solat kita,
Jangan tercicir yang kita alfa ataupun itu. Kemudian neraka hutamah. Itu sebenarnya biasa kita dengar. Wa ma adraka ma hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddada. Sebenarnya apakah yang dilemparkan ke dalam neraka hutamah itu? Wa ma adraka ma hutamah. Apa sebenarnya neraka hutamah? Wa ma adraka ma hutamah. Apakah yang engkau tahu tentang hutamah ini? Allah Subhanahu wa taala tanya kita tentang neraka ni. Yaitu api yang menyala-nyala, yang membakar hati manusia. Api yang ditutupkan kepada mereka, sedangkan mereka itu diikat fi amadin mumaddadah, diikat pada tiang yang panjang. Macam mana tu ya? Kita diikat di satu tiang yang panjang, kemudian kita dikumban ke dalam api itu. Api hutamah ni kan. Siapa yang mereka yang dikatakan ciri-ciri neraka ni yang dilihatnya? Wa burrizatil jahimu liman yara. Neraka hutamah ni ciri ialah manusia yang pekerjaannya suka mengumpat-umpat. Al-humazah kan, mengumpat. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan mu'addadah. Mereka yang suka mengumpat-umpat dan mereka yang suka mengumpulkan harta. Tak mau berderma, tak mau bersedekah. Bila mati baru teringat. Fa asaddaqa aku minas salihin. Bila dah mati, ya Allah, aku nak dihidupkan sekejap saja. Aku nak bersedekah. Harta aku banyak, tak sempat nak bersedekah. Dah mati nak minta balik hidup, nak bersedekah. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Neraka hutamah dah. Itu di neraka hutamah. Orang yang suka mengumpat, orang yang suka caci maki orang lain, mengumpul harta, orang yang bakhil, itu neraka hutamah. Alladzi ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma anzalallahu min fadli. Orang-orang yang mengajak orang lain bakhil. Tak payah bagilah. Dia mengajak orang supaya kedekut. Ya'muruna bil bukhl. Kan? Wa yaktumuna ma atahumullah. Mereka itu menyembunyikan tentang nikmat yang Allah beri kat dia. Dia sembunyikan. Dia tak nak lepaskan ataupun disedekahkan, diinfakkan untuk orang lain. Jadi ulaika lahum azabun, mereka itu mendapat azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita rasa janganlah kedekutlah. Kalau kita ada sedikit ada pertolongan kepada orang lain yang memerlukan, kita bagi tuan. Banyak hadis, banyak Al-Quran menyebut tentang kelebihan sedekah ni tuan. Ya. Bukan boleh sedekah ni bukan mengurangkan harta kita, tidak. Mensucikan, bahkan menambahkan lagi pendapatan dan hasil kerja. Sedekah. Kalau kita sedekah dari segi tenaga, kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tenaga kita yang lebih daripada kita, kekuatan. Kita tak sejemu, kita tak seloket untuk tenaga kita, menggunakan tenaga kita. Kita membantu orang, menolong semua kan. Kita anggap itu sebagai sedekah. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan lagi kesihatan tubuh badan kita. Itulah neraka-neraka yang telah disebutkan lagi daripada. Kemudian ada lagi satu neraka, neraka lazza. Ya. Fa anzartukum naran talazza. Sebab itu kami memperingatkan, ya. Fa anzartukum, kami memperingatkan kamu tentang neraka lazza.
Fa anzartukum naran talazza. Apa dia neraka lazza ni? Neraka apinya yang menyala-nyala. Tiada masukkan ke dalamnya kecuali orang yang binasa. La yaslaha illal ashqa. Tidak masuk ke dalamnya melainkan orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladhi la yaslaha illal ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Mereka itu mendustakan agama dan berpaling daripadanya. Dia tidak mau beramal dengan agama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Dia tidak mau menjalankan ataupun mengerjakan amal-amal dalam agama. Kan? Baru-baru ni kan orang Melayu kita. Ada polis kan, polis. Nak minta murtad masuk kafir. Ya Allah. Dia polis, kenapa dia begitu? Kena kurangnya didikan ataupun tak tahulah. Adanya YouTube, adanya mungkin yang peranan ni lah. WhatsApp, Instagram bersemua kan. Jadi ada ipar saya telefon saya. Siapa yang dikenal di Bukit Aman? Saya kontak lah. Kalau tuan-tuan Haji kenal Tuan Datuk Haji Ghazali tu. Datuk Haji Ghazali DCP bahagian JIPS, Jabatan Integriti Pemantauan Standard. Saya bagi nombor tu direct kepada Datuk tu supaya dia panggil tu siapa yang berani nak murtad dan masuk mahkamah. Dibenarkan pula orang mahkamah masuk murtad. Bodoh. Kenapa? Kerana iman tak ada, kawan tak ada. Itu dipanggil neraka apa tadi? Yang paling bawah? Hawiyah. Na'udzubillah min zalik. Kita takut dia. Ya, macam-macam berlaku tanpa ada sempadan lagi. Kan? Seorang-seorang kita tengok di file-file Jabatan Agama tu ramai juga yang minta keluar agama. Ini terang masuk mahkamah semata-mata nak keluar agama Islam. Ada masalah. Bukan ada dapat ganjaran apa pun. Innal ladzina kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdi lahum sabila. Mula-mula dia beriman, dia orang Islam. Kemudian dia minta kafir. Kemudian minta Islam lagi. Masuk Islam, kejar Islam. Kemudian kafir lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menambahkan kekafirannya. Summazdadu kufra. Lam yakunillah, Allah sekali-kali tidak akan yang ni Allah Subhanahu kali-kali tidak akan mengampunnya lagi. Lam yaghfirahum wala liyahdihum sabila. Jalan nak dapat petunjuk pun no chance. Tak ada lagi pilihan. Itu kalau tak ada didikan agama memanglah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu neraka tadi, neraka yang mati yang menyala-nyala. Mereka ini orang yang kata mengumpul harta dan menyimpannya. Tiada sedetik pun di dalam hatinya untuk menyumbang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Datang tabung kita, jalan tabung kita. Kita tahu juga. Tabung kita berjalan kan. Kurang-kurangnya RM1 lah boleh masuk kan. Tapi buat dah tahu, dia tengok kan. Kalau bukan banyak duit, tak nak bagi. Itu ada yang ada sebahagian daripada seperti kita. Kalau kita walaupun RM1, rahmat itu datang tunjuk pada kita. Malaikat tengok, malaikat masukkan balik duit ke dalam poket kita. Kita tanpa disedari, ya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja kan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rezekinya sesiapa yang tidak disangka-sangka. Baik, neraka yang terakhir, neraka Jahannam. Daripada ayat ni kita ambil sebab apa dia kata wa burrizatil jahimu liman yara.
dipertunjukkan neraka kepada sesiapa yang melihat. Na'udzubillah, kita tak nak melihat, kita dengar macam ni je. Neraka Jahannam contohnya. Qul lil ladzina kafaru satughlabu wa tuhsyaruna ila jahannam. Ya. Allah sebut, katakanlah wahai orang kafir, nanti kamu dikalahkan oleh orang-orang yang dihimpunkan kamu ke dalam neraka Jahannam. Di sanalah tempat seburuk-buruknya. Wa bi'sal mihad, dan kembali tempat yang buruk. Ini merupakan pintu neraka yang paling atas sekali. Di dalamnya berisi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka melakukan dosa-dosa besar yang tidak taubat sampai mereka meninggal dunia. Buat dosa besar dulu, kita ingat masa muda-muda dulu. Muda-muda dulu kita ingat balik. Kan? Ada tak aku buat dosa? Aku teringat buat dosa banyak tu. Banyak dosa aku buat. Tapi ada tak taubat? Kita tak taubat. Tiba-tiba kita mati, tak sempat nak taubat. Itu kata, bila diletakkan kitab di hadapan kita, kita melihat mujrimin, dosa-dosa kita, dosa yang besar. Ada dosa besar aku, tak sempat nak bertaubat. Sebab itu, فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُقُورِ, sebelum datangnya balaghatil hukum, apabila nyawa kita dah sampai ke hukum, wa antum hina idzin tanzurun, ketika itu kita melihat apa yang kita lihat. Kalau kata ulama kita sebut, kita lihat mata kita. Bila kita pandang mata kita gitu, kita tak boleh lagi kenal siapa di sebelah kanan kiri kita, depan belakang. Kita tak kenal dah. Yang kita nak tahu, kita nak mati, nak pergi dah, tak sempat bertaubat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berikan tempat kita tempat yang seburuk-buruknya. Bi'sal wa bi'sal mihad, neraka Jahannam. Jadi tuan-tuan hadirin sedang pendengar yang dirahmati Allah, itulah tadi neraka-neraka yang dikatakan wa bu'rizatil jahim liman yara, dipertunjukkan neraka kepada siapa yang melihat. Ya. Tuan hadirin dah masuk Isya. Fa amma man tagha, nak azan dulu ke? Teruskan. Kita dah sikit lagi. Fa amma man tagha, adapun orang-orang yang telah melanggar batas, orang melampaui batas Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan kebatasannya, mereka dikata tidak memperdulikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, langsung mereka melakukan kerosakan. Itu mereka telah melakukan kerosakan. Wa atharal hayatad dunya, lebih mementingkan kehidupan dunia. Hiburan 24 jam. Hiburan tanpa mementingkan amalan-amalan agama. Hiburan 24 jam. Kalau sekarang ni anak-anak kita parti juga kan. Dia main game tu sampai ke 2 ke 3 pagi. Nasihat-nasihat kan, suka main game. Ya. Dia bekerja, dapat duit, dia beli komputer gaming. Dia beli game, dia main. Itu pada tuan-tuan, anak saya sendiri. Ketuk pintu, kita tengah bertajud, dia main game. Nak marah kita. Tahajud. Tahajud baru dia arah kita bertajud. Lepas tahajud nak main game, lepas semua main-main lah kita. Yang pukul 2 3 pagi lagi. Budak-budak sekarang siang pakai dia tidur, malam dia berjaga. Sekarang ni berjaga tengok bola pukul 3 pagi. Ya. Pukul 3 pagi dia tengok bola. Kadang yang minat bola tu pukul 3 pagi. Jangan lupa tahajud. Boleh tengok, tak ada masalah. Jangan tinggal tahajud. Bertahajud kita, insya-Allah. Itu saya sendirilah. Saya kata saya tengok bola sebab saya minat. Katakan minat tu, minat pemain pasukan Brazil. Saya minat. Pukul 3 pagi. Okey, tidur. Pasang jam tu pukul 3 pagi. Dia belum start, kita tahajud dulu. Tahajud berapa kali, semua taubat tu semua.
Dia dah mula tersembahyang lagi, kita tengok, baru kita habis kita sembahyang, kita tengok. Tak ada masalah. Kita tak tinggal sunnah-sunnah yang diperintah oleh Rasulullah SAW, supaya kita tadi tidak melampaui batas dan mementingkan kehidupan dunia sahaja. Itu kita kena jangan kita penting dunia. Kita kena penting akhirat sama. Ya. Apa kesannya? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Iaitu maka neraka jahimlah tempat kembali. Yang tadi, dosa-dosa tadi. Neraka jahim ini adalah dosa-dosa yang besar, sama ada yang fasik, sama dosa kecil atau dosa besar, sengaja dibuat ataupun tidak, ya. Tempat inilah dikatakan jahim, neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan sedikit ini memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah akan datang, tak sempat kita nak berbicara tentang makam orang-orang yang beriman, orang-orang yang dapat menyawal hawa nafsu ni. Hawa nafsu ni tidak dapat kita kawal sepenuhnya. Hawa nafsu tetap hawa nafsu. Dia nak kepada sesuatu, dia mesti nak. Kalau katakan hati, jiwa, nafsu nak jahat, dia mesti nak buat jahat. Nak buat baik, dia mesti nak buat baik. Kan? Nafsu tak dapat dikawal. Kecuali dia kata orang yang menahan nafsu. Ini nanti insya-Allah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kebaikan untuknya. Untuk kita semua kalau kita dapat menahan hawa nafsu. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر محسنا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وعلى النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.